Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumid darain. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, sama-samalah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah izinnya malam ini kita dapat sekali lagi sama-sama berada di masjid kita yang mulia ini, dengan tujuannya ialah untuk beribadat kepada Allah. Mudah-mudahan kita harap ibadat yang kita lakukan ini diterima Allah dan akan diberi ganjaran pahala dari sisinya. Oleh itu, marilah sama-sama kita meneruskan usaha kita ini. Semoga kita mendapat keberkatan, mendapat rahmat dan juga mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ni kita sambung lagi lah berkenaan dengan tajuk kita minggu lepas, iaitu berkaitan dengan alam kubur. Kita dengar beberapa perkara lah tentang kubur. Jadi sambungan malam ni ialah sebab-sebab yang menyebabkan kena seksa kubur. Apa yang kena seksa kubur? Pertama sekali dia kata dalam poin buat tu, melaga-lagakan sesama manusia dan suka bermusuh-musuhan antara satu sama lain. Seksa kubur. Kemudian orang yang mengambil harta orang lain ataupun harta umum cara tidak benar, curi ke macam-macam lah. Kemudian tidak menghulurkan bantuan kepada mereka yang teraniaya ataupun dizalimi, sedangkan menjadi tanggungjawab kita untuk membantu golongan ini. Rasulullah mengingatkan agar kita membantu mereka yang dizalimi. Jadi kena seksa kubur ni. Hadis dari Samurah dalam Sahih Bukhari yang menyebut tentang seksa kubur bagi orang-orang yang suka berkata dusta. Pelawak pun dapat seksa kubur juga. Untuk orang yang baca Quran lalu tidur di malam harinya dan tidak mengamalkannya pada siang hari juga mendapat seksa kubur. Lepas tu para penzina, para pemakan riba dan seksa-seksa lain seperti yang disaksikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di barzakh. Abu Hurairah juga menyebut bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang orang yang mendapat seksa kubur. Lain pada tadi, orang yang tak solat 5 waktu. Di akhirat tu ada juga dia kubur pada dah tak sembahyang ni waktu, sembahyang tanpa belajar. Jadi orang sembahyang tak belajar, dia tiru saja orang sembahyang, maka tak terima sembahyang dia. Tidak tahu mana rukuk, mana sunat, jadi tak terima. Itu rukun fi'li baru, rukun qauli baca pula tak tahu lagu mana lagi. Jadi banyaklah perkara yang kita buat tu tak kena bila kita tak sembahyang, bila tak belajar. Contoh sembahyang ya. Hak lain seperti juga deh. Orang yang gemar menabur fitnah, dalam ucapan dia kecek fitnah ke orang lah.
juga akan mendapat siksa kubur. Meratap atas kematian, mati anak, mati siapa-siapa kita sayang, kita meratap, menangis sehingga mengeluarkan suara. Kalau sekadar tu air mata tu tak jadi masalah, siapa bunyi suara lah. Ataupun rabut muka, cari-cari baju, contohlah, tu dipanggil meratap. Menderhakai kedua ibu bapa, derhaka kepada mak pak. Minum arak dan tuak masal. Tentang siksa kubur boleh kita simpulkanlah, siksa kubur ni sebenarnya disebabkan oleh derhaka hati kita, telinga kita, mata kita dan seluruh anggota tubuh kepada Allah. Jadi kita buat sebagaimana Tuhan tak suruh, maka dapatlah penyiksaan di kubur. Yakni kita mengingkari dan membelakangi perintah Allah semasa kita diberi peluang hidup di atas muka bumi. Maka untuk selamat daripada siksa kubur tu, kita kena jagalah, jangan langgar perintah-perintah Allah. Ubatnya jangan langgar perintah dia, lepaslah dulu. Dia tidak payah, mudah ya. Buat dia suruh tu, kita tinggal dia larang, maka lepaslah. Baik. Soalan munkar nakir dan kubur. Malaikat munkar dan nakir ditugaskan untuk menyoal kepada kita semualah bila mati seksa. Atas perintah Allah, Tuhan suruh. Dia tanyanya, siapakah Tuhan kamu? Apakah agama kamu? Apakah kiblat kamu? Siapakah saudara kamu? Apakah pegangan i'tikad kamu? Apakah kalimah yang kamu bawa bersama-sama kamu? Itu soalan-soalannya. Tapi tidak sama, orang lain pula. Semua soalan ini yang menjawabnya ialah iman kita, ya? Atau amalan yang kita bawa, kita buat masa hidup, bawa ke sana. Kitanya tunggu lah. Kalau tak ada amalan kan, kita lah kena. Maka tak dijawab lah. Gunaan keadaan mayat yang akan didatangi oleh dua malaikat dalam kubur dan kemudian mereka menyoalnya, maka ialah sabit dalam hadis seperti mana diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan Muslim daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis dia, innal amda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu wa innahu laysa ma'u qur'an ni'alihim atahu malakani payuqidanihi payaqululan payakulan ma kunta taqulu fi hadzal rajuli li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa ammal mu'min fayaqulu asyhadu annahu abdullah wa rasuluh. Nabi ayat. Maksud dia, sungguhnya hamba yang mati apabila diletakkan dalam kubur, masuk dalam kubur boleh lahap, dan rakan-rakan tualan itu berpaling pulang. Jadi kelitlah orang ngabuh siap belakang gitu gini kan, pakai kelit belakang. Sedangkan ketika itu dia masih mendengar bunyi tapak selipar saing-saing di atas muka bumi. Banyak dia kubur dengar sering-sering jalan di pakai lain tubiklah kelit, tunggu situ. Ketika itu datanglah dua malaikat kepadanya, lantas mendudukkannya, bangun dia tidur. Kita letak tidur kan. Saya bertanya, apakah yang kamu katakan tentang laki-laki ini, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tengok tanya lagi lain. Tadi tanya man rabbuka, macam-macam lah. Adapun orang beriman nescaya menjawab. Orang beriman dia jawab lalulah, aku bersaksi bahawa dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Bukhari. Kalau beriman jawab. Orang tak beriman tak tahulah lagu mana ni. Berdasar kepada kitab karangan Imam Qurtubi dan Imam Jalaluddin As-Sayuti, soalan malaikat munkar dan nakir berbeza kepada setiap manusia berdasarkan amalan di dunia. Tak sama lah. Amalan lagu mana. Kalau tak ada amalan, keras ujian dia, keras soalan, suara pun derah. Kalau ada amalan, kurang sikit suara. Ada yang soal mengenai Rasulullah sahaja, nak tahu Nabi, dan bila dapat menjawabnya
dia akan terlepas daripada soalan lain. Tak tanya lah. Maka berusahalah mengenali dan mencintai Rasulullah dan beriman dengan apa yang dibawa oleh baginda masa kita belum mati lagi ni. Kita belajarlah lagu mana nak buat. Hak Nabi kita buat lagu mana kita buat. Hak Nabi kita ajar lagu mana. Lepas tu kita cinta kepada Nabi. Selepas berjaya menjawab mengenai Rasulullah, malaikat akan terus menunjukkan tempatnya dalam syurga Allah. Denung mundur kat esok tempat molek di syurga Allah. Jadi ketika itulah orang beriman tadi, dia minta lah kepada Tuhan supaya cepat-cepatlah kiamat, kerana nak masuk situ. Baik. Kemudian bagaimana nak lepas azab kubur? Ini ikhtiar kita lah. Nabi SAW bersabda, sungguhnya antara amalan kebaikan seorang mukmin yang akan terus bersamanya sesudah mati ialah ilmu yang dia ajar dan dia sebarkan. Ilmu yang dia belajar tu pun dia sebar. Ilmu yang bermanfaat. So, boleh tolong dia lepas azab kubur. Yang kedua, anak soleh yang ditinggalkannya. Anak ju kita tinggal, dia sembahyang, dia puasa, dia belajar, dia pergi masjid, dia buat belaka hak mana hak Allah suruh, tolong mak tolong ayah. Anak soleh tu. Kalau hak tidak lagu tu, rumah kedai gerak, rumah wakah masa tak soleh tu. Tak ada perubahan nak tolong kita dari kubur. Jadi sayanglah kepada orang yang ada anak tu pakai lok gitu, tak ada usaha untuk biar jadi dia tu soleh. Rugi kita bila kita mati nak buat taklih dah. Dua tak? Yang ketiga, mashaf atau Al-Quran yang diwariskan, atau masjid, atau rumah Ibnu Sabil yang dibangunkan, atau mata air yang dialirkan. Maknanya kita sedekah Al-Quran kepada sesuatu tempat belajar. Bagi pondok misalnya, untuk budak-budak pondok tu guna, bagilah. Dia baca Quran tu, setiap huruf itu dapat pahala kita. Kita tinggal tu. Kita mati dah, Quran tak punah. Ataupun kita buat masjid. Tak boleh buat seorang, pakatlah musiki aku sikit, terbina satu masjid. Maka dapat juga untuk melepaskan kita daripada siksa kubur. Buat rumah Ibnu Sabil, rumah untuk orang tu panggil, tak ambil sewa. Orang duduklah. Lepas tu pula buat telaga. Jadi pak kita Malaysia ni tak ada lah telaga tu, tak payah buat, air mudah. Orang di negara tak ada air, tak ada air bersih. Kalau kita buat telaga ke dia, pahala besar. Sahabat dia beli telaga untuk wakaf kepada orang muslimin dulu dah. Masa Nabi Mekah ni payah air. Atau sedekah. Hal ni mudah sikitlah. Sedekah yang keluarkan daripada hartanya pada saat dia segar lagi, dia sayang harta tu, sedekah juga. Jadi sedekah tu dapat menolong dia lepas daripada azab kubur saya. Ikutlah sedekah ke mana pun, nak pergi ke masjid ke, nak pergi ke fakir miskin ke, boleh berlaku asal kita niat ikhlas sedekah duit kita. Amalan itu akan bersama sesudah mati. Ni 2-3 perkara ni akan bersama kita bila kita mati esok. Tu gambar sedekah. Boleh jadi masjid. Jadi kita pun boleh jadi masjid. Ikutlah banyak mana. Dari Abu Ya'la Saddad bin Aus radhiyallahu daripada Nabi SAW, baginda SAW bersabda yang bermaksud orang cerdik, iaitu orang berakal ni, kata Nabi, adalah orang yang mempersiapkan dirinya dan beramal untuk hari setelah kematian. Itu orang-orang cerdik. Dia kita lagi masa kita segar lagi ni, cari ilmu, buat amal untuk takut esok bila mati tak boleh buat lah. Mari yang banyak, mari masjid sokmo ni. Ya. Sebenarnya masjid ni tak mati lagi dapat dah bonus dia ataupun peceh. Misal kita kata gini, kita mari sokmo tak tinggal lah. Mari hari-hari tiap waktu. Zuhur mari, asar mari, maghrib mari, isya subuh.
35 waktu tu mari sokmo sehari semalam sokmo dapat pahala lah Tuhan beri. Takdirnya kita sakit tak boleh mari. Jadi pahala kita masa mari tu dia bagi juga walaupun tak boleh mari. Tu yang panggil boleh terima pecah. Sedap. Duduk. Pahala dah dapat. Terima pecah. Kalau cilak-ciluk kau datilah bolehnya nah. Nak mari sokmo lah. Kat kita ni dah sangat nak mari sokmo tu. Engkau tak ada kerja pun. Zuhur kita lepas dah kerja, berhenti basuh-basuh, mandi-mandi cuci mari. Asar pun tu juga. Subuh bangun pagi lagi lah. Tetaplah cara mana pun usaha kita sedar. Jangan loceng kau kapal ni banyak alat-alat moden yang boleh membuatkan kita sedar. Kita boleh jaga dalam tidur kita untuk mari sembahyang subuh. Jadi Nabi kata orang cerdik ni ialah orang yang cari bekal untuk bila dia mati esok. Sebab mati tak nak cari bekal dah. Tika ni cari bekalnya supaya kita dunia ke. Dunia tika segar kan kita kerja kau tu, kerja kau ni simpan pitih banyak-banyak. Tanya sakit nak makan lagu tu. Maka akhirat juga seperti tu. Buatlah ni banyak amalan, pahala tu Tuhan tulis dia simpan bila kita mati. Pahala tak kemarilah kita jumpa satu. Pahala kita sedekah, pahala kita zikir, pahala kita jalan kaki ke masjid, pahala kita sembahyang jemaah, pahala kita tegur orang, pahala kita senyum pada orang. Semua tu pahala-pahala tu akan datang bila kita mati. Jadi situlah kita akan jadi menyesal. Rugi aku mula buat sikit, kalau banyak Allah banyaklah. Mungkin tidak payah mana. Masa tu kita akan kata gitu. Tapi sayang tak boleh. Jadi lah ni kita kata ruginya ya. Sesal dahulu tu berpendapatan. Sesal kemudian tak ada guna deh. Jadi maksud kakak dan dia mestilah supaya pakat ramai-ramai bersungguh dalam ibadat. Supaya esok kita ada bekal. Ya. Bukan tunjuk kat orang, nak kita lah, biar kita esok. Bila kata dia nak suruh kata kita pergi jangan. Tak jadi. Kita mari tu kerana aku ingat aku mati tak boleh buat apa dah. Bila mati tak boleh buat satu dah. Jadi hak kita bawa ni ya. Hak kita buatlah ni boleh bawa pergi. Dah 3-4 kali dia kan. Sedangkan orang yang lemah imannya ataupun orang kurang cerdik lah adalah orang yang jiwanya atau hatinya mengikut nafsu dan berangan-angan kepada Allah Ta'ala bahawa tak apalah Allah akan mengampuni. Angan-angan saja. Nak apa kerana kita tepek-tepek dosa? Nak apa kerana? Nak beri pahala mana kita buat kalau budak mengemul molek? Jadi hadis ni riwayat Tirmizi. Kemudian lain pada hak dua perkara tadi, Al-Quran. Al-Quran adalah peneman kita dalam kubur. Dia teman kita. Hak lain tak tu lagi. Dan waktu tu amalan lain dihalau. Sembahyang dihalau, pahala. Hak kita bayar zakat dihalau. Kita sedekah dihalau. Diketui. Sebab muka nakir nak usaha jawab dengan kita orang. Tak si orang lain. Tapi Al-Quran tak ira. Halal-halal pun pergi juga. Hamak kaki ke kepala, hamak kepala ke kaki. Akhir duduk tak ada. Jadi Al-Quran itulah yang akan menjawab soalan muka nakir. Maka sebelum mati tolonglah pastikan sekurang-kurangnya surah Tabarakallazi, surah Al-Mulk tu dalam dada kita baca semua. Sekurang-kurang baca surah Tabar, nak tidur kat baca. Nak tidur kat baca Mungkin tidak payah 30 ayat ya. Surah 30 ayat. Yasin banyak. Surah Kahfi banyak. Jadi surah Tabar ni 30 saja. Dalam kubur Al-Quran akan berkata kepada mayat, pada kita mati tu, aku ni Al-Quran yang dulu kamu baca dengan suara lantang kau atau mendayu kau, kita baca dia. Aku akan menemanimu sehingga kamu masuk surga. Itu nak kita sekali. Ada saing lah kitanya. Kalau tak baca Quran tak ada saing. Siapa nak duduk? Dalam kubur malaikat akan berlemah lembut dengan mayat yang selalu membaca surah Al-Mulk. Tanya betul derah. Takut sebab surah tu ada tak ada. Terderah-derahnya di surah tu. Seolah-olah gitulah. Sebab tu dia kecek dengan si mayat tu dalam keadaan lemah lembut, halus, tidak gasang gorok. Ayuh ngajilah sebelum mati. Tu iklan dia. Sebelum mati ni ngajilah. Jangan malas, jangan malu. Pasal benda tak lepas. Kalau kita ngaji pun kena ngaji juga. Sebab kita mati nak ayat siapa? Tak? Bila kita mati kita ada dah nak ayat. Al-Quran lah. Tu
Kita baca sama-sama. Deh. Pakat ngaji lah ramai-ramai, dia payah muka ngaji. Baca orang dengar, salah orang betul, gitu. Dia kena dok dah. Belum kena tu ya, orang betulnya. Tak ikat sebut, tak ikat ajar, tak kena. Betul situ lah. Contoh kan. Kemudian seterusnya mengamalkan isi Al-Quran. Langkah untuk membebaskan seksa api neraka itu, seksa kubur ni, mengamalkan isi Al-Quran, iaitu kita buat seperti mana Quran suruh. Dalam Quran kan sebut solat jemaah, kita solat jemaah lah. Dalam Quran sebut solat jemaah lah. Ada sebut kan solat jemaah, sujud sama rokok, sama orang rokok. Mencegah kemungkaran, ada muka-muka kita pakat cegah. Tolong menolong perkara makruf. Asal pun baik kan enggak pakat tolong belakang, tidak kata buat demo kawan tak boleh lagi tu. Tak lepaslah seksa kubur. Jadi kita tolong walaupun sikit pun Allah akan lepaskan kita daripada seksa kubur. Asal benda tu baik. Begitu juga muka, walaupun sikit pun kita cegah. Hati cegah, tak boleh mengerangi takut, mulut takut. Tak, orang kuat lah kita lemah. Maka hati kita tak suka orang buat muka-muka. Sudah mendapat apa nama ni? Selamat daripada seksa kubur dah. Tapi jangan sokmo lah main hati semacam nyanyi lah ni. Kena ada lah muka lain kata. Kita seorang tak boleh pakat dengan orang lain kalau muka-muka. Begitu juga makruf. Banyak sedekah sama ada RM1 kau, kita sedekah. Ilmu kau kita boleh. Ilmu bermanfaat. Tak semesti ilmu agama hak bermanfaat. Kita ajar orang buat sesuatu untuk dia hidup dengan perbuatan kita. Ajar nukai rumah misalnya. Dapat juga pahala. Kita ajar orang nukai. Lepas tu dia guna ilmu tukang itu daripada kita, dia buat untuk cari haba untuk isteri anak bini dia. Dapat pahala kita. Pahala orang lain pula dapat pahala lagi. Banyak pahala ni kita ajar benda baik kat orang. Tak semesti ajar Quran je. Orang lain pun seperti juga. Orang yang boleh lebih dari Quran, dia ajar Quran. Orang boleh lebih dari fiqh, ajar fiqh. Orang boleh lebih dari tauhid atau apa saja ilmu yang agama, kita ajar berlaku. Hak tu boleh bermanfaat. Deh. Ataupun tenaga. Kita ni ilmu tak ada. Tak misalnya, duit tak ada. Tenaga. Orang minta tolong kau apa buat lalu. Tidak kata berat. Jadi gengeng tenaga. Lepas seksa kubur. Hasil dari sedekah itu, sedekah kita tu, dan si mati akan mendapat manfaat. Dapat manfaat lah. Habis. Selalu berdoa. Cara untuk lepas seksa kubur ni, baca Quran, sedekah, ketakdikan. Selalu berdoa. Salah satu doa di antaranya, banyak doa-doanya. Salah satunya, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ni baca lepas ayat akhir, lepas innaka hamidum majid, kita baca ni. Ya. Kalau ingatlah, ngapalah kata ingat, ngapal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung padamu dari siksa kubur dan siksa api neraka, dan fitnah mereka yang hidup dan fitnah mereka yang mati. Orang hidup buat fitnah juga, orang mati buat fitnah juga kita. Serta fitnah masih dajjal. Masih dajjal mana dekat nak mati tu, syaitan mari duduk ujah kita supaya ikut dia. Tak tika tu. Sebab tu ajar ngucap tak putus lah. Bila ada nak mati kita sebut Allah sama, supaya jangan lupa, biar dia tu mati dalam kalimah thayyibah, kalimah la ilaha illallah. Bila mati kalimah la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga lah dia kan. Gitu. Majmu'ah contoh. Ni hak Quran suruh pakat jemaah. Ramai ke jemaah. Apa kita lah. Lagu tu. Jadi kena sama-sama lah jemaah. Tak kira lah waktu mana pun, maghrib asar, kecuali kita uzur syar'i, tak apalah. Uzur syar'i sakit perut kau misalnya, bolehlah kita tak pergi. Dan tika tu lah dapat ramai bonus tu. Dapat pecah tu. Tika tak pergi tu kerana sakit. Dia ni kalau tak sakit pergi ni, sakit perut. Sakit mana Allah Taala juga beri. Maka Tuhan dia berilah pahala kerana kita sakit tadi, disebab kita sama-sama buat benda baik. Mohon dijauhi azab neraka. Azab neraka bukan perkara yang boleh dibuat main-main, kerana ia perkara benar dan bukannya khayalan. Di neraka kelak penghuninya tidak akan mati. Tak, seksa malam tak mati dah kita. Bila mati sekali tak mati dah lah. Sekiranya kulit seorang sudah hancur akibat dibakar, Allah akan ganti dengan kulit yang lain.
kulit baru. Bakar pula, acur pula, ganti pula. Nah, Allah firman, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Setiap kali kulit mereka hangus kena bakar, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain. Sebab apa tu? Liyazuqul azab, supaya mereka merasakan azab. Barulah rasa azab. Kalau bos sekali ke sepatah atau dunia ni sekali ya, kalau kena apa patut doklah. Nah, tak kena 2 kali. Jadi lepaslah, tapi akhirat sedar. Hangus jatuh habis. Tak lu habis. Dada minum air panas. Sembuh balik. Daga minum pula. Lagu telah seterusnya. Tujuan supaya rasakan azab. Mula mu suka sangat. Atau muka mu suka sangat sembahyang tak asih, tengok ke masjid tu cebeh. Orang lain lah pak kita ni tak. Tengok macam kaki masjid gitu. Ada lagi tu pak lain. Dia cebeh. Lepas tu saya jumpa lah cebeh tu. Bayangkanlah kalau kita kena seksa. Sakitnya kekal. Berulang-ulang tanpa henti sampai kiamat. Lagu tu lah. Sampai kiamat. Hangus kulit ganti yang lain. Hangus kulit ganti. Sampai kiamat. Kiamat tahu bila-bila. Allahu akbar ni. Tak tangguh kita. Jadi sebelum kita sampai kau mati ni, kita usahlah buat. Musuh dengan musuh diri kok. Dan tuan-tuan semua pakatlah buat untuk bebas daripada seksa kubur dan api neraka seksa. Sebab tak boleh tak tangguh, tak boleh lawan kita dengan Allah. Allah kalau mari dia azab berat. Angin tak boleh dari cacing apa rumah balik. Tak kita tengok kan pak tsunami ke apa, pak gempa bumi, goyang masjid pun ada ni. Kita mujurlah selamat. Tak ada lagi goyang masjid, tak ada lagi pokok tumbang, tak ada lagi rumah utuh. Angin dirahmu deh. Pokok tu tumbang gitu ya, tak kena rumah lagi. Jadi selamat lagi. Tapi jangan kita duduk dalam keadaan selesa dengan selamat tu. Sebab azab Allah lebih betul lagi di akhirat. Azab Allah. Contoh doa, tak boleh bahasa Arab, bahasa Melayu. Tak. Ya Allah, kita sebut. Masa kita doa lah, tak apa doa mana-mana pun sebab doa daripada hati. Kalau kita royak bahasa Arab, tak kena baris, salah juga. Biar kena baris dia, baris atas, baris bawah. Nah. Kena betul-betul kena, baru jadi. Kalau buat tela-tela, tak sah lah. Baik guna bahasa kita selalu. Ya Allah, aku mau pelindungimu dari azab Jahannam, neraka Jahannam lah. Dari azab kubur, dari ujian fitnah mereka yang hidup dan yang mati. Serta perlindungan dari fitnah ujian dajjal esok. Ni doa kita mudah. Kita sebut kita selawat apa ni, puji Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Dah. Patut Allahumma shalli ala Muhammad. Sekata juga dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa ayat lalu? Hei Tuhanku, lindungilah aku daripada azab kubur. Lindungilah aku daripada azab neraka Jahannam. Daripada ujian fitnah orang, mati orang hidup. Dan lindung daripada fitnah dajjal. Royak gitu bahasa Kelantan kita tak apa, Tuhan bahasa dia belaka. Bahasa di dunia ni bahasa Allah, bukan bahasa kita. Cuma kan ni bahasa Melayu untuk orang Melayu. Tapi daripada mana? Daripada Allah. Bahasa Cina, kita kata buat Cina betul. Tapi daripada siapa? Daripada Allah. Bahasa Arab daripada Allah. Semua bahasa di dunia ni adalah daripada Allah belaka. Sebab tu Allah dia faham. Mintalah ke mana-mana pun. Ni tengok contoh budak hidup kubur ayah dia. Dia minta baca Yasin, minta ampun. Dia doa anak pada ayah. Apa penting benarnya anak kita lah. Supaya doa kepada Allah Ta'ala supaya ayah dia selamat daripada azab di kubur kau, akhirat esok kau. Tak adalah benda yang sejuk mata, sejuk perut dia ataupun hati dia dari kubur tu bila dengar anak dia berdoa. Nah. Terus dengar anak dia berjoget. Marah dianya. Nak buat tak boleh dah. Contohnya gitulah. Jadi kita mintalah pupuk kita ni ada anak tu supaya anak dia tu gayalah aku ke mana pun biar dia buat ibadat, mengaji, mai masjid. Jangan pupuk kita mai masjid, kita dah tua tak ada dah. Bila anak-anak tak mari kat siapa nak duduk? Tak ada, kosong gitu. Sayanglah barang buat habis ratus-ratus ribu akhirnya tak ada. Jadi sebab tu kena didik anak dulu. Penting anak. Kemudian doa selamat di alam kubur dibaca saat tahiyat akhir ni sebut tadi juga. Tadi tak sebut ni bersebut. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab siksa kubur.
Tapi dah ayat baca kat Melayu, baca kat Arab lah. Kalau baca kat Melayu batas maya. Lama ya Allah, aku berlindung daripada-Mu dari azab kubur. Bahasa Melayu lepas innaka Hamidul Majid tak boleh. Kena bahasa Arab juga, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab seksa kubur dan dari seksa neraka dan fitnah kehidupan, fitnah setelah kematian dan fitnah dari Al-Masih Ad-Dajjal, Al-Masih Ad-Dajjal. Itu kita minta maksud dia. Jadi kita hafal ni, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Lepas tu kat salah lah. Sunat. Lepas tu faedahnya boleh menyelamatkan kita daripada azab kubur dan api neraka. Nak Isa dia marah lalu. Sikit lagi kita sambung. Okey dah. Banyak jalan. Jadi kalau kita tengok pada doa tadi, ada 4 perkara yang Rasulullah minta. Nabi ajar doa tu dari doa tersebut, iaitu memohon Allah menjauhkan manusia daripada pertama azab neraka, yang kedua azab kubur, yang ketiga fitnah manusia, yang keempat terkena fitnah dajjal. 4 perkara lah dalam doa tadi. Yang meliputi dah tu. Nak neraka pun kita minta lindung, azab kubur pun kita minta pelepasan, fitnah manusia pun hidup mati kita minta pelepasan juga, dan fitnah dajjal pun kita minta dengan Allah. Keempat-empat permintaan Rasul itu dan doa tu amat penting dan patutlah untuk kita pohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah. Jadi sekat malam ni insya-Allah minggu depan sikit lagi tip ataupun cara lepas diri daripada seksa kubur. Lain pada doa-doa tadi ada lagi cara-cara dia. Kita pakat dengan minggu depan insya-Allah. Nah, ni sebelum puasa ni dah habislah. So tajuk ni ada satu lagi, tajuk pula ada 3 tajuk lagi. 2 tajuk dengan alam kubur dan soal lagi itu tak ingat tajuk apa, kait dengan kubur jugalah. Jadi sekolah malam ni mudah-mudahan apa yang kita dengar tadi dan kita tengok di TV itu boleh beri peringatan kepada kita dan boleh menguatkan iman kita untuk kita hadapi pertama sekalinya kematian kita lah, dan juga mengharungi kehidupan kita di hari akhirat nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.